Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rosminda binti Termizi, nombor kad matrik di 183111147. Okey, kumpulan kami dapat tajuk untuk tugasan bertajuk Al-Qarinah. Okey, saya akan menerangkan takrif dan bukti kepentingan qarinah Al-Quran. Okey, qarinah dari segi bahasa berasal dari kata kerja qarana yang membawa erti berkaitan, hubungan, gabungan, pertalian atau persahabatan. Qarinah dari sudut perundangan adalah andaian atau anggapan. Okey, seterusnya qarinah mengikut definisinya yang jitu ialah suatu nyataan yang zahir ada hubungan dengan nyataan yang tersembunyi. Melalui hubungan tersebut, ia membawa kepada suatu maksud tertentu yang menjadi fakta kes. Bukti kepentingan qarinah Al-Quran. Okey, keseluruhan ulama menerima qarinah sebagai salah satu cara pembuktian. Golongan yang menerima qarinah ni kebanyakannya adalah ulama mazhab yang 4. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adlan bin Badrin di 182-10716. Saya daripada grup 4 Jenayah lah. Mana saya akan terangkan tentang dalil pensyariatan tentang Al-Qarinah lah. Mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza kuntum bin nasi an taqumu bil adli inna Allah ni'mahi. Mana maksudnya iaitu Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila memutuskan sesuatu pengadilan sesama manusia agar kamu memutusi dengan adil. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu memberi sebaik-baik pengajaran kepadamu. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Iaitu surah An-Nisa surah keempat ayat ke-58 lah. Mana mengikut ayat ni lah menurut Imam Al-Qurtubi, mana ayat ni menurutnya merupakan prinsip asas syariat Islam lah, iaitu manusia itu sendiri diseru untuk bersifat amanah dan berlaku adil. Mana kita tahu kedua-dua sifat ni ialah tunjang pada keharmonian hidup seluruh masyarakat ataupun seluruh umat manusia di dunia lah. Malah ianya menjadi sebab-sebab utama lah mana untuk manusia itu menikmati proses kesejahteraan sejagat manusia, sama ada di dunia ataupun di akhirat lah, menurut Imam Al-Qurtubi. Mana kita tahu dalam menegakkan keadilan ni dan dengan kesaksamaan ni, ianya memerlukan beberapa perkara, iaitu keperluan terhadap satu sistem undang-undang yang adil, mana kaedah pelaksanaan yang cekap, sempurna serta bukti keterangan yang tepat dan benar. Oleh itu kita pun tahu dalam mencari sesuatu kebenaran ni ataupun keterangan adalah sangatlah penting, khususnya dalam satu prosiding kehakiman, iaitu kita tahu kes-kes syariah di mahkamah, di mana kita tahu ianya dapat menjadikan sesebuah kes itu kelancaran ataupun kebersanan sesuatu perbicaraan tertakluk sejauh mana bukti dan keterangan yang berjaya diperoleh oleh mahkamah. Kita tahu dengan keterangan tersebut ataupun dengan bukti tersebut, seorang hakim akan dapat membezakan antara yang benar dari yang salah. Bahkan setiap hukuman yang diberi ataupun diputuskan oleh hakim itu sendiri mestilah berdasarkan kepada keterangan dan bukti tersebut. Okey, itu sahaja daripada saya dalam syariatan. Seterusnya bahagian tentang jenis-jenis Al-Qarinah lah. Al-Qarinah ni ada dua jenis, iaitu yang pertama ialah qarinah yang berdasarkan perkataan yang dikenali sebagai qarinah maqliyah atau qarinah lafziyah ataupun qarinah maknawiyah.
Sebenarnya kita boleh ambil contoh lah. Contoh di mana kawan kita macam A ni berkata lah, seorang ni A ni berkata, aku melihat seorang singa sedang menulis. Okey, apa maksud dia sini kan? Mana sebenarnya A ni nak menggambarkan yang orang yang menulis tu sebenarnya bersifat berani dan garang lah. Sebenarnya kita tahu kalau sifat haiwan singa itu sendiri garang, gagah seperti singa, macam tu lah. Kita tahu yang singa ni bukannya boleh menulis, tapi yang A ni nak menerangkan tentang sifat daripada yang orang yang menulis tu, macam tu. Itu qarinah berdasarkan perkataan. Okey, jenis yang kedua ialah qarinah yang berdasarkan hal keadaan atau suasana yang lebih dikenali sebagai qarinah haliyah. Kita panggil qarinah haliyah. Maknanya apa maksud dia qarinah haliyah ni? Dia berdasarkan suasana atau tempat kan, atau keadaan, iaitu hal keadaan atau suasana menunjukkan sesuatu maksud, iaitu seperti kita ambil contoh, kawan kita ni nak cakap lah kepada kawan dia, yang mana kawan dia ni nak berpindah. Mesti kita akan cakap, semoga engkau dalam jagaan Allah, sentiasa dalam lindungan Allah. Okey, perkataan ni, kira maksud dia, perkataan ni yang dilafazkan dalam keadaan dan suasana menunjukkan bahawa kita ni ingin menemani sahabatnya, ataupun orang tu ingin menemani sahabatnya dalam pelayaran, sebab dia mendoakan kan, dengan suasana yang orang kata sedih. So kita buat simpulan antara dua jenis ni, di mana antara dua pembahagian atas, di atas ni ialah kita dapat tengok ataupun lihat bahawa qarinah ni mencakupi satu skop yang amat luas. Dia tak kira lah antara kes mahkamah ataupun di luar lah, mana ianya mencakupi lah semua skop, di mana dari segi perkataan, perbuatan, suasana yang menunjukkan sesuatu itu adalah yang boleh dianggap sebagai qarinah lah. InsyaAllah itu saja daripada saya. Terima kasih. Golongan yang menerima qarinah. Yang pertama, majoriti fuqaha menerima qarinah dalam hal-hal ta'aruf dan hak, tetapi berbeza pendapat dalam penerimaannya. Yang kedua, mazhab yang empat bersepakat menerima qarinah sebagai satu sumber keterangan berdasarkan nas-nas dari dalil Al-Quran. Yang ketiga, Rasulullah SAW juga telah menerima cara penentuan nasab seseorang berdasarkan khilafah. Ini bermakna keputusan yang didasarkan kepada khilafah juga adalah dianggap sebagai qarinah, kerana khilafah bergantung kepada keterangan keadaan dalam menentukan nasab seseorang. Kaedah khilafah ini adalah satu kaedah yang digunakan oleh Bani Madlas untuk menentukan nasab seseorang bayi. Caranya adalah dengan melihat urat di tapak kaki seseorang bayi. Seterusnya, Rasulullah juga pernah mengarahkan agar beberapa barangan yang telah dijumpai dipulang semula kepada mereka yang mengaku Tuhan punya kepada barangan tersebut, serta mendapat menyatakan ciri-ciri barang yang dituntut dengan tepat. Cara ini juga adalah berdasarkan qarinah. Seterusnya, Rasulullah SAW juga telah memberikan penghakiman berdasarkan qasamah, yang berdasarkan sumpah dari 50 orang dari satu kampung mengesahkan pembunuh yang tidak dikenal pasti. Majoriti ulama telah menerima cara ini dalam kes bunuh. Sumpahan dari 50 laut yang merupakan acara penting di dalam kaedah qasamah itu adalah sebahagian dari qarinah. Seterusnya, saya menyatakan golongan yang menolak qarinah. Golongan yang menolak qarinah yang pertama ialah golongan yang menggunakan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah,
Yang kedua, golongan ini mengatakan suatu qarinah itu dapat memberikan keyakinan dan kepastian dalam memutuskan sesebuah keputusan. Ianya masih terjumlah kepada andaian dan Allah dalam mengutuk perkara yang semata-mata andaian dan sakaan. Seterusnya dan yang terakhir ialah golongan yang menerima qarinah menolak pendapat. Golongan menolak qarinah kerana andaian atas sangkaan terbagi kepada dua, iaitu kuat dan lemah. Dan halangannya ialah tidak bersandarkan kepada agakan yang lemah dan membuat suatu teori atau pendapat khususnya dalam hal-hal agama. Contoh qarinah dalam surah Yusuf ayat 25 hingga 28, firman Allah, maksudnya, dan mereka berdua pun berkejaran di pintu serta perempuan itu mengoyakkan baju Yusuf dari belakang. Lalu terserempaklah kedua-duanya dengan suami perempuan di muka pintu. Tiba-tiba perempuan itu berkata kepada suaminya, tidak ada balasan bagi orang yang mahu membuat jahat terhadap isterimu, melainkan dipenjarakan dia atau dikenakan azab yang menyiksakan Yusuf. Yusuf pula berkata, dialah yang memujukku, berkehendakkan diriku. Suaminya tercengang mendengarnya, dan seseorang daripada keluarga perempuan itu yang ada bersama-sama tampil memberi pendapatnya. Lalu berkata, jika baju Yusuf koyak dari depan, maka benarlah tuduhan perempuan itu, dan jadilah Yusuf daripada orang-orang yang dusta. Dan jika bajunya koyak dari belakang, maka dustalah perempuan itu, dan Yusuf adalah daripada orang-orang yang benar. Setelah suaminya melihat baju Yusuf koyak dari belakang, berkatalah, ya, sesungguhnya ini adalah tipu daya kamu, orang-orang perempuan. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Kesimpulannya, koyaknya baju Yusuf dari belakang adalah sebagai qarinah yang menunjukkan bahawa Nabi Yusuf tidak melakukan pencerobohan terhadap Zulaikha. Contoh qarinah mengandung tanpa suami, mungkin sahaja dengan memasukkan air mani ke dalam rahimnya dengan alat moden. Justeru untuk menjatuhkan hukuman hudu ke atas seseorang dengan berpegang pada qarinah amat tipis, amat sukar untuk mewujudkan qarinah qat'i. Di dunia hari ini, contoh qarinah seperti kesan air mani, bulu-bulu, darah dan cap jari boleh dianalisa dan dipastikan kepunyaan lelaki atau individu tersebut. Kiranya sabit, ia cukup untuk dilaksanakan takzir. Bagaimanapun, perlulah melalui perbicaraan yang lengkap dan terperinci. Demikian juga bau arak di mulut bagi mensabitkan hukuman kerana minum arak mengandung tanpa suami juga adalah qarinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Intan Nazafirah binti Zawi Alaihi Zawabi, pemegang kad matrik di 1831175. Okey, baiklah, kita akan terus pergi kepada aplikasi Al-Qarinah di Malaysia. Kita tengok poin yang pertama dekat slide itu. Pendakwa HEAV Nasrin B. ST KH, kes jenayah nombor 230 sengkang 88. Okey, dalam kes ni pendakwa tu dia tak bawa sebarang alat tulis ataupun laptop untuk catat bahan bukti. Sebab apa? Sebab Al-Qarinah ni kan maksud bukti, pembuktian. Jadi macam mana pendakwa raya nak mendakwa orang yang tertuduh tapi tak ada bukti? And then macam mana hakim nak buat keputusan yang betul, yang adil kalau bukti kukuh tak ada, pendakwa raya tak tulis, tak catat? Nampak tak aplikasi dekat situ? Aplikasinya dekat bukti tu, tapi dalam kes ni bukti tu tak ada, Al-Qarinah tu tak ada. Sebab pendakwa raya dia gagal buktikan, dia gagal bawa bahan bukti. Macam tu lah. Saya harap Ustazah dan kawan-kawan semua faham. Poin yang kedua, permohonan perisytiharan status agama si mati Nyonya binti Tahir. Okey, kes Nyonya binti Tahir ni, Nyonya ni dia orang Melayu Islam. Tapi waktu kecil atuk dia Cina mu'alaf yang jaga. So atuk dia ajar adat dan budaya Cina, tapi state Islam. Tapi pada tahun 1986 dia berkahwin dengan seorang lelaki Cina yang beragama Buddha.
dan dikurniakan 13 orang anak. Okey. Selepas dia kahwin dengan suami dia tu, dia tak amalkan cara hidup Islam. Walaupun di Islam, dia macam dah tukar agama, dah disembah tokong, disembah bahala Buddha. Lepas tu kan dia mati. Jadi anak-anak ni nak tuntut mayat dia. Tak tahu boleh ke tak kan. Jadi cara dia aplikasi dekat sini, dia orang cari bahan bukti. Pertama bahan bukti yang orang dapat jumpa adalah waktu tahun 1991, si Nyonya ni dia pernah buat surat akuan di hadapan Pesuruhjaya Sumpah yang bertarikh 19 Julai 1991. Lepas tu lagi satu, aplikasi Qorinah yang kedua, bahan bukti yang kedua yang kita dapat jumpa kat sini, dokumen yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Agama Islam dan Mahkamah Kadi Daerah Alor Gajah, Melaka bertarikh 7 Mei 1986, yang mana dokumen ini berbentuk suatu surat laporan yang menyebutkan mengenai berkedudukan dengan lelaki Cina, iaitu antara Nyonya binti Tahir dan Chiang Mai, iaitu suami si mati. Lepas tu bukti yang ketiga, ataupun kita boleh panggil sebagai Qorinah. Bukti yang ketiga, anak-anak dia sepanjang mak dia orang hidup, dia orang tak pernah nampak mak dia solat, tapi mak dia sembah berhala. Jadi akhirnya keputusan mahkamah bagi waris mati tuntut mayat si Nyonya Tahir ni, sebab si Nyonya Tahir ni bukanlah beragama Islam. Berdasarkan apa? Berdasarkan cara diorang cari bahan bukti tu, aplikasi. Diorang cari bahan bukti, diorang selidik betul-betul, diorang kaji, lepas tu baru diorang boleh buat keputusan. Dan saya harap Ustazah faham Melayu, sebab ini je aplikasi yang saya jumpa dekat Google. Saya harap kawan-kawan dan Ustazah dapat faham. Kalau tak faham tak apa, boleh PM saya, boleh tanya. Okey, seterusnya kita pergi kepada penutup ataupun kesimpulan. Okey, kesimpulan pertama yang saya dapat buat kat sini, penggunaan Qorinah dalam Undang-Undang Keterangan Islam di Malaysia amat penting bagi memenuhi keperluan suatu kes yang berlaku. Okey, saya rasa dekat mana-mana mahkamah pun dekat dalam Malaysia ni, diorang perlukan bahan bukti. Mesti ada bahan bukti supaya kita tahu yang mana salah dan yang mana betul. Okey, poin yang kedua, kes dapat diselesaikan dengan mudah. Bila dah ada bahan bukti yang betul-betul kukuh, kita dah tak payah nak pening-pening siapa yang salah, siapa yang betul, sebab dah ada bahan bukti. Jadi kita bolehlah buat keputusan secara tepat dan adil. Okey, yang ketiga, adil dari segi agama dan undang-undang. Okey, sebab Al-Qorinah ni adalah Islam punya cara, Islam yang ajar. So bila kita gunakan aplikasikan benda tu dekat dalam undang-undang yang ada, jadi benda tu adil lah. Kalau orang kata adil pun tak boleh, sebab itu Islam punya cara kan. Jadi Islam pun bukan suka-suka hati nak tuduh orang tu salah, orang ni salah, tidak. Nama pun Al-Qorinah pembuktian. So kalau ada bukti, barulah kita boleh tuduh orang tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada rujukan yang digunakan. Okey, seperti yang Ustazah dan kawan-kawan dapat tengok, ini link yang kami guna untuk cari bahan-bahan kami lah. Mungkin kawan saya yang lagi satu tu dia buat dalam format PA, tapi saya buat dalam link. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Yang buruk itu datang dari saya, segala yang baik itu datang daripada Allah. Semoga perkongsian kami sekumpulan ini bermanfaat dan saya harap anda semua faham.
Kalau tak faham boleh tanya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bisawab. Jumpa lagi.